Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini. Mohon maaf atas kelewatan yang tak dapat nak dielakkan. Ini jam dahsyat sungguh ya. Ada kemalangan lori dengan teksi tadi ni. Lepas tu maklumlah aksidennya sebelah sini, sana pun jam juga. Yang menengok tu, yang istighfar yang ramai tu, aksiden sebelah sana, sini yang ni je. Tapi yalah, apa nak buat, kebetulan cuti sekolah lah, dia banyak lah faktornya tu. Dan terima kasih lah atas kesudian tuan-puan semua sudi menanti, menunggu penceramah ni sampai ya. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada kesempatan maghrib ini akan kita kongsikan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tajuknya adalah jangan kalut, jangan gopoh. Itu tajuk kita ya, jangan kalut, jangan gopoh. Jadi bersempena jugalah dengan sedikit gopoh saya tadi ni pun, saya fikir tajuk ni bagus juga kita bincang-bincang ya. Gopoh, kalut, kelang kabut pun nak ke mana? Orang Kelantan kata logat gimana kan. Jadi saya fikir tajuk ni pun penting untuk kita kongsikan bersama. Jangan kelam kabut dan jangan gopoh. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi, at-ta'anni minallah wal ujlatu minasyaitan. Sabda Nabi, ketenangan itu adalah dari Allah dan gopoh, kelam kabut itu adalah daripada syaitan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa Nabi SAW pernah memuji satu orang sahabat namanya Asyaj Abdul Qais radhiyallahu an. Nabi pernah puji satu orang nama Asyaj Abdul Qais radhiyallahu an ini. Kata Nabi, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Kata Nabi, kamu ini yang sahabat nama Asyaj tadi ni, kata Nabi, kamu ni ada dua perangai yang Allah suka pada kamu ni. Dua perangai yang ada pada kamu ni Allah suka sungguh. Ni Nabi sendiri bagi tahu. Maknanya kalau Nabi bagi tahu, bukan sesedap mulut Nabi saja, maknanya itu memang dari Allah. Kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan bercakap satu mengikut hawa nafsu dia. Jadi kita puji orang, barangkali ada makna. Baik ada makna. Baik ada makna. Maknanya puji orang pun ada sebab lah tu. Puji, kadang tu puji mengampu, kadang kat 12 harakat punya gelak tu, ni ada makna ni, nak apa ni kan. Tapi kalau Nabi puji tu memang ikhlas sungguh. Dan Nabi puji tu, kalau Nabi kata Allah yang puji, memang betul Allah yang puji. Nabi kata, kamu ini ada dua benda yang Allah suka sungguh dengan kamu ni. Apa dia? Al-hilmu wal anatu. Al-hilmu wal anatu. Pertama, kamu ini, kata Nabi terhadap Asyaj Abdul Qais ini, kamu ini perangai pertama yang Allah suka, kelembutan. Kamu ni ada sifat kelembutan. Kelembutan pula di sini bukan bermakna lembut semacam lembut tak tentu arah tu lah ya. Lembut lain macam tu kan. Tapi lembut di sini maknanya dia seorang yang, dia ni santun lah. Maknanya dia seorang yang cermat. Dia bukan jenis kasar keras punya orang ni. Dia jenis lembut. Maksud lembut di sini juga boleh kita faham, dia ni kalau bagi barang ke pinjam apa ke dia akan jaga dengan cermat. Dia akan guna dengan elok macam barang dia. Kita kan kalau pakai barang orang kan buat lebih kurang. Kereta sewa kan, dah sewa, tutup pintu, hempah kuat-kuat, tutup, padan dengan bayar. Kadang sakit hati, mahal sangat sewa.
Sejam berapa, pam bagi kuat sikit. Lepas tu masuk gear pun kalau menu kalau break pun jauh lagi tempat nak berhenti tu. Di sini break dah. Tekan. Bukan kereta kita, kereta orang. Kereta company, kereta jabatan. Tekan ya, kan. Kan. Jadi itu sifat kasar macam tu bukan dalam agama. Al-hilmu di sini dia jenis sifat lemah lembut, cermat. Malah Nabi pernah tegur Sayyidatina Aisyah sewaktu menaiki unta supaya tidak berkasar-kasar. Itu unta, bukan Toyota. Unta. Kalau unta pun jangan berkasar-kasar, tarik-tarik tengkuk dia sama kereta. Jangan berkasar-kasar. Tahulah nak tolak dah pun minggu depan nak trade in kereta baru. Sayang dia. Lama pakai dia tu. Ke hulu ke hilir bawa pengantin lah. Pergi sambut rombongan lah apa. Sian dia tu. Jaga elok-elok. Itulah al-hilmu. Lemah lembut, santun terhadap sekeliling. Itu. Macam kita ni barang-barang surau ni. Ni bukan barang kita. Ada kena kipas-kipas jenis pusing gitu kan. Ada orang ada tarik tali macam tarik flash tu. Kong. Lepas tu tak gerak. Dia boleh telingkan kipas menghadap dia. Tu. Tentang kipas surau bukan kipas duit dia. Tak boleh macam tu. Itu perangai bukan ajaran Nabi. Dia perangai al-hilmu ni dia lemah lembut, jaga elok, kemas barang dia. Kalau barang orang pun dia jaga macam barang dia. Dia sayang elok, al-hilmu. Yang kedua kata Nabi SAW, Asyaj Abdul Qais ini perangai dia wal anatu. Kamu ni orang yang tenang, kamu ni orang yang relax, orang yang tidak gopoh. Itu yang Allah cinta pada kamu ini, atau Allah sayang kepada orang tersebut yang Nabi SAW sebutkan itu. Tapi minta maaf lah, sungguh pun sahabat Nabi ni ada dua sifat mulia itu. Secara umum kita ni manusia, penceramah ke atau siapa pun, hatta Nabi-Nabi sekalipun dah namanya manusia, spek kejadian dia atau kalau bahasa kereta tu spesifikasi dia tu, dia punya spek kejadian dia memang gopoh. Dia memang gopoh. Bukan kita kata pak saudara aku macam tu pun memang gopoh. Anak saya hak nombor 2 tu macam tu, kalut sikit. Esok masuk asrama, malam ni kelang kabut cari buruh gigi lah, cari baldi lah. Dah bukan anak engkau ya. Bukan pak saudara engkau je. Engkau pun ada part-part gopoh tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Kata Allah, manusia tu dijadikan dalam keadaan kalut, dalam keadaan gopoh. Maka Allah akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Oleh itu janganlah gopoh. Dalam Quran boleh rujuk, iaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 37. Al-Anbiya ayat 37. Atau dalam ayat yang lain, wa kanal insanu ajula. Memang manusia itu dalam keadaan gopoh. Surah Isra ayat 11. Maknanya daripada ayat Quran yang kita pendengarkan ini dan terjemahannya, fahamlah kita. Kok mana sekalipun manusia ni dia tak dapat lari, dia ada gopoh dia yang tersendiri. Di zaman Nabi Muhammad SAW dulu, pernah berlaku satu peristiwa yang akhirnya Allah Ta'ala rakamkan di dalam Quran. Apa peristiwanya? Satu hari ada seorang sahabat namanya Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an. Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an ini dia merupakan seorang sahabat Nabi yang mana latar belakang dia ni orang, kita kata orang kampung lah. Dia ni orang kampung. Kalau dah kata orang kampung tu maknanya dia ada sifat kasar sikit. Perlu dipahami, kasar bukan maknanya dia tu jahat. Kasar, dia jenis kasar sikit. Maknanya kalau sembang ke berurusan, dia ada kasar sikit. Kasar bukan jahat. Kasar bukan bermaksiat. Kasar ni karakter. Dia ada sifat dia. Sahabat-sahabat Nabi kan macam-macam perangainya, yang lembutnya, yang macam-macam, termasuk yang sahabat Al-Aqra' bin Habis ni. Atau mungkin tuan-puan semua pernah dengar, ibu ayah pernah dengar hadis di mana ada satu orang dia nampak Nabi cium cucu Hasan Hussein, nak cium kucup cucu.
Jadi seorang sahabat nampak Nabi cium cucu, dia kata saya 10 orang anak. Seorang pun saya tak cium lah. Yang cakap tu dia tu lah tu, Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an. Dia tu lah. Sebab dia ni orang kampung, orang kasar, orang macam Nabi SAW. Nabi kita ini dia orang bangsawan. Bangsawan ni maknanya orang kaya, orang elit-elit ni dia lain sikit. Kalau macam dalam konteks kita hari ni jenis kalau anak cakap bapak tu daddy, papa, mami, I want to eat jenam, cakap putih manjang. Lepas tu bapak pun come hak papa come mah. Dia ada bahasa sayang dia, orang kaya kan. Orang kampung, lepas tu anak 10. Berkasap nak manja bila manja. Orang sibuk kerja nak turun bendang sawah, laut lagi, masuk kebun lagi. Manja daddy. Tak ada masalah. Dia macam tu. Dia bukan kata dia jahat, tidak. Karakter dia memang macam tu. Dia memang karakter dia macam tu, dia kasar sikit. Maka satu hari dia datang rumah Nabi SAW. Dia mai rumah Nabi, datang ke rumah Nabi dan dia panggil Nabi dengan ada tujuan. Dia panggil Nabi daripada luar, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Tu Nabi tak menyahut. Nabi tak menyahut. Nabi tak menyahut tu dia tapi dia tahu Nabi ada kat dalam, tapi Nabi tak menyahut ni, lalah keluar satu statement dia. Dia kata, ya Muhammad, aku ini kalau puji orang melangit, tapi kalau aku ialah macam kutuk, teruk nanti, teruk ayat aku nanti pedih. Seolah macam tu lah. Dia sebenarnya dia bukan mengugut Nabi. Dia sebenarnya nak bergurau dengan Nabi sebenarnya tu. Tapi orang kasar kan, tengok gurau macam mana. Saya ni, aku ni kalau puji orang melangit. Tapi kalau aku kan cakapnya sakit macam tu. Dia nak gurau dengan Nabi, maknanya cepatlah buka pintu. Lama tunggu. Macam tu lah seolahnya dia nak suruh Nabi cepat sikit. Aku ni kan viral tu, masuk khabar dia, masuk grup WhatsApp lah dia. Lambat buka. Seolah macam tu. Dia macam dia tak sabar. Sabarlah Jap. Orang besar kan, orang pemimpin, pemimpin dunia akhirat ni, sabarlah kejap. Tapi dia ada kalut sikit. Maka bila dia cakap macam tu, Nabi daripada dalam sambut. Apa Nabi kata? Zakallah azza wa jal. Allah pun macam tu lah. Allah pun macam tu lah. Apa maksud Allah macam tu? Kan tadi dia kata apa? Kalau aku puji orang, melangit. Tapi kalau aku kutuk orang, teruk. Maknanya Allah pun macam tu. Allah puji orang melangit, tapi kalau Allah hina satu orang, teruk. Kan? Macam dululah kenyataan Tok Guru ni Aziz dulu. Kan orang kata apa? Tuhan Samsing kan? Kalau buat Samsing, Tuhan lagi Samsing. Dah wartawan ambil ayat tu Tuhan Samsing. Bukan Tuhan Samsing. Nak beritahu kalau kau nak buat perangai Samsing, kau nak tahu Tuhan lagi macam tu. Itu maksudnya. Kadang orang tak belajar balarah, belajar mantik macam tu pakai ayat tu buat kepala headline berita, habis kena. Tapi yalah, ilmu kan makin lama kita makin faham. Jadi akhirnya dia kata bila Nabi sebut macam tu, hasilnya apa? Nabi SAW sebenarnya pada waktu itu ada, dia panggil apa, tawanan perang. Orang tawanan perang yang mana Al-Aqra' bin Habis tu, dia datang tu jumpa Nabi. Sebenarnya dia nak minta, dia bagi wakil nak minta Nabi, mohon Nabi supaya dibebaskan tawanan perang tadi tu, prisoner of war, POW lah kan. Nak minta Nabi tolong bebaskan semua tawanan perang. Tapi disebabkan cara dia datang, ayat dia macam tu, maka Nabi hanya bebaskan separuh saja. Separuh je. Daripada ramai-ramai tu Nabi bebaskan separuh saja. Nabi lepaskan separuh. Apa pelajaran dapat kita ambil? Kalau awak ni sabar sikit, cara tu datang beradab beraloh sikit, benda settle. Ini datang cara macam tu, kau dapat habuan dia. Allah rakam dalam Quran tu apa yang berlaku ni. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad
dari luar bilik tempat ahlimu wahai Muhammad. Kebanyakan mereka tak reti adab. Quran surah Al-Hujurat ayat 4. Al-Hujurat ayat 4. Allah cerita dalam Quran tu. Orang hak datang panggil kamu daripada luar bilik tu, dia tak tahu adab. Allah bagi tahu direct. Allah bagi tahu dia tu tak reti adab. Datang panggil buat kelang kabut, sabar, ni Nabi. Ini bukan cerita manusia di peringkat menteri, Perdana Menteri ke apa. Ini Nabi, tahu tak? Sabar sekejap, tunggulah sekejap. Penceramah lambat, tunggu, terima kasih lah kan. Ini bagus lah ni, tunggu. Tenang. Ini kadang-kadang tu ada setengah-setengah, macam kita dah maklum dah, kita dah memang lambat apa tahu dah. Setengah-setengah tempat lain bagi tahu dah dengan penganjur, kita akan sampai lagi 5 minit. Ikut ETA Haji Wazir tu lah. Weh. Tanya bawa ke surau. Haji ya dia. Haji Wazir bagi tahu dah. Lagi 5 minit. Telefon lagi. Ustaz kat mana dah? Kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Kat mana? Sabarlah. Tak tenang bawa kereta ni. Surau ni relax. Sekali pun tak telefon. Maknanya memang tawakal sungguh. Pasal dah tahu. Okey lah kan. Kita tahulah kerja kita ni. Telefon. Sabarlah. Tak tenang bawa. Jangan gopoh, relax, tenang. Tapi bukan surau ni lah, banyak di Baghdad lah, banyak berlaku benda ni, banyak sangat di Iraq sana tu, banyak jadi. Allahu Akbar. Jangan gopoh. Sebab kalau gopoh, hasil dia apa? Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Kalaulah mereka sabar menunggu sampai engkau keluar menemui mereka, itulah cara yang lebih baik. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 5. Kau sabar sekejap, kau akan dapat. Kau akan dapat. Boleh tak sabar sekejap? Kebanyakan manusia bila dia tak sabar, dia gopoh, maka dia desak. Daripada nak dapat tu tak dapat. Lama lah ni cerita dulu lah. Zaman saya nak pergi Mesir dulu, ada satu orang, dia ni pangkat datuk lah. Dia war-warkan, kata dia berhajat lah. Dia nak bagi sumbangan pada mana-mana yang nak sambung belajar. Tak kisahlah Mesir ke apa tu luar negara lah, Timur Tengah. Saya berhajat, saya nak sponsor lah, saya nak bantu. Okay, kalau ada apa-apa ni nanti boleh hubungi pembantu dia. Datuk tu cakap lah, okey lah. Tapi masalahnya baru lepas cakap malam tu, dalam waktu maghrib tu, Pahisyak tu bertali arus dah WhatsApp dulu, SMS lah kot, SMS kata macam mana boleh pembantu kata maaf ya, malam ni kita office hour lah, kita punya urusan nanti boleh. Waktu esok ada seorang dua ni bertalu-talu, macam mana Datuk kata nak tolong, macam mana boleh. Tak, sabar, kita tunggu dulu, nanti Datuk dia nak tengok dulu macam mana, betul ke nak ke orang dia tak susah mana pun tapi sibuk nak minta bantu. Tu tanya tu lah, kali Datuk tu agak tension tu, hari-hari duk tanya bila dapat, bila. Maaf, saya tak mau bagi langsung. Bagus, seorang tak dapat. Datuk tu mengamuk agak. Maaf, saya tak mau bagi. Kalut, kabut, gopoh. Orang lain pun ramai susah. Sabarlah. Saya kata dah, saya akan bagi. Tak kala esok nak terbang bawah ini saya nak bagi kot. Saya akan bagi pada masanya, saya tahu. Tapi sabar. Tanya. Mak nak tanya, bila nak dapat? Kata nak dapat. Sabarlah. Seorang pun tak dapat. Marah punya pasal. Maka kita pun dalam hidup macam tu lah. Tenang, jangan gopoh. Datuk tu pun ada pembantu. Kalau harap kot dia lupa kot. Ni ada pembantu dia tahulah kerja dia. Sabar. Kalau kita sabar, kita akan dapat sesuatu yang lebih baik. Itu yang diajar oleh Allah Ta'ala. Tapi apa nak buat? Manusia spek dia memang jenis gopoh macam tu. Cuma para alim ulama menyebutkan, walaupun gopoh ini adalah satu benda yang tak bagus, kelam kabut, kalut ni satu benda yang tak bagus. Kata Al-Hatib Al-Asam dalam kitab Hilyatul Awliya, kata beliau, kana yuqalu ujlatu minasyaitan illa fi khamsin. Kata beliau, memang betul gopoh kelam kabut ni setan. Maknanya adalah setan punya perangai. Tetapi kecuali dalam 5 keadaan. 5 keadaan ni, kau jangan cakap kau tak kalut. Kau mesti kena kalut.
5 keadaan ni kau mesti kena kalut. Apa dia agak tu ya? 5 keadaan ni memang kita kena kata orang memang digalakkan kalut lah. Kalau keadaan yang lain-lain tu memang ya. Tapi ini 5 kau memang kena kalut, kelam kabut. Apa dia? Pertama sekali, it'amut ta'ami idza hadara dhaif. Kau kena kalut, kau kena kelam kabut apabila tetamu sudah berada di rumah kamu. Sediakan juadah untuk dia. Kalut untuk sediakan juadah. Jangan bersembang kat sejam, apa kosong sunyi atas meja. Nah, tengok macam saya, 2 botol letak mengasih. Lain macam 2 ni bagi. Nak suruh sampai lepas isyak ke apa ni? Janganlah kosong atas meja tu, letak apa-apa. Sebelum nak berbual, ni sembang kat sejam, tetamu tu pun sebenarnya kering tekak dia pun. Bagi tanda isyarat banyak dah, tak faham. Tetamu tuan rumah kata memanglah musim kemarau dia panas, dia memang dia kering tekak je lah. Tak faham. Tetamu tu naklah seteguk tak air kowim tak apa dah, air kowim koko, air penapis mana-mana kan. Tak faham. Memang ada orang tuan rumah macam tu. Memang tobat tak pergi dah kot, ingat. Tetamu tu fikir mujur anakku kawangan engkau. Tidak, aku tak. Tak ini nak mari dah. Apa salah goreng kopok sikit ke apa tak kan payah mana pun. Zaman sekarang air 3 in 1 cukup, bancuh lah. Dan sian. Kalau bab melayan tetamu ni paling bagus tuan-tuan nak belajar, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni bukan orang-orang biasa-biasa yang recognize, bukan Malaysia Book of Record punya recognize ni. Ini Allah dan Nabi sendiri. Allah cerita dalam Quran, dalam dunia ni paling bagus layanan tetamu tu Nabi Ibrahim. Maknanya kalau kita sebagai tuan rumah ni, hujung minggu ni anak saudara nak datang rumah ni, ingat apa tu Nabi Ibrahim, korang belajarlah daripada Nabi Ibrahim tu. Tuan rumah punya layanan paling bagus tu Nabi Ibrahim. Contohnya apa? Nabi Ibrahim ni perangai dia apa? Dia dapat kunjungan tetamu yang dia pun tak tahu tetamu tu sebenarnya siapa? Sebenarnya malaikat. Mari tengah malam nak khabar kata dapat anak. Kan? So, tapi datang tu pula pada masa yang tak kena. Datang pula tengah malam. Tapi Nabi Ibrahim tengah malam pun tengah malam lah. Pelawar masuk duduk, dah lah duduk tu pula, tak sempat tetamu tu duduk. Nabi Ibrahim lari ke dapur, dia bawa keluar apa? Aijalin samin. Anak lembu yang gemuk. Steak. Barbecue. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan boleh? Goreng nugget lah paling kuat pun. Nugget. Kau kopok losong paling kuat pun. Kopok losong Terengganu. Dia buat keluar anak lembu panggang. Hari ni tak tahulah, ada yang kalau kita sekarang ni ada lamb shank lah apa, tomahawk apa panggil bahagian shoulder apa. Tu dia buat keluar anak lembu panggang. Ini bukan main-main Allah cerita dalam Quran tu. Itu yang dia hidangkan untuk tetamu dia. Dan sebelum dia nak hidang tu pun, dia tak ada duduk sembang, tak ada. Dia terus ke dapur, terus letak. Tak ada tanya, nak makan ke apa? Macam tak nak bagi, tanya nak makan ke tak. Tak ada, dia terus letak tu, makan. Kalau kita paling-paling kuat pun tanya orang, puasa tak? Tapi agaklah, pukul 11 malam kau tanya puasa apa? Kau puasa agama apa? Tengah malam 11 tanya puasa ke tak? Kau ni malas nak bancuh air apa? Itu belajar daripada Nabi Ibrahim. Itu lain kali lah kita cerita macam mana layanan tuan rumah terhadap tetamu paling bagus sekali. Itu lain kali kita hurai. Maknanya pertama sekali, kalau nak kelang kabut, mesti ketika melayan tetamu. Segerakan. Maknanya mungkin barangkali baru duduk sembang dia, letak hidang apa-apa untuk dia. Tengah sembang belum habis, tengok tengah hari apa, standby sejadah, arah kiblat semua siap. Kan, tak pun boleh tanya lu, musafir nak jamak ke apa macam mana? Tanya siap. Kalau dia lelaki ada kain pelekat, kain sarung siap-siap sedia. Itu siap-siap. Itu bagus punya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita digalakkan kelang kabut atau segeralah kita katanya wa tajhizul mayyit, menguruskan jenazah. Anak Amerika, anak London, mana Australia apa tak payah.
Buruk mayat macam tu tunggu tak balik, kapal delay pula tak payah. Mumi siap-siap je cepat. Tapi duk tunggu sangat, busuk jenazah lama-lama, dia ada bau, dia ada berbau. Yang lama-lama tunggu ke mumi disegerakan. Tambahan pula yang meninggal tu pula ahli keluarga kita yang soleh, orang baik-baik, maka dia tak sabar. Allah, korang aku nak tengok kubur dah taman syurga dah. Korang lambat selalu. Dia nak cepat. Disegerakan pengkebumian jenazah atau pengurusan jenazah. Yang ketiga, watazwijul bikru, mengahwinkan anak dara. Habis kau dah siang malam bergedik dalam TikTok tu, ni macam ni, pergi menikah ada suami tu garang sikit, jaga ni dia anak dara lagi kan. Orang duk saham tinggi ni duk tak tentu arah jadi dah fikir dah boleh dah ni. Kan, mengahwinkan anak dara. Yang keempat, wa qada'ud-dain, melunaskan hutang, melangsaikan hutang. Tuan-tuan dapat rezeki golden handshake ke apa, bonus ke apa, pertama sekali bukan booking Avillion Hotel Port Dickson Teluk Kemang. Fikir tu dulu. Rezeki alhamdulillah dapat hotel dulu. Dah dapat tu fikir, mana aku belum settle lagi. PKP kan dulu banyak terjejah, meniaga tak apa jalan sangat, banyak berhutang sana sini. Dah senang lupa. Bayar yang tu dulu, settle yang tu dulu, hati tenang. Orang tak selesai hutang ni panjang cerita sampai kubur pun tak selesai lagi. Nabi SAW bab-bab hutang ni jangan main-main lah. Sampai Nabi tanya dengan sahabat dah bayar belum hutang kawan tu? Maksudnya orang tu mengaku dia nak tolong bayarkan untuk jenazah tu. Kawan tu kata belum lagi ya Rasul, ada urusan banyak sikit tak sempat bayar. Esok Nabi tanya lagi, dah bayar belum untuk si mati tu? Belum lah. Tanya lagi. Dah ya Rasulullah, dah selesai bayar dah. Serentak dengan dia kata dia dah selesai tolong bayarkan, Nabi kata al-an bardathu jildatu. Sekarang bau sejuk kulit dia di bawah tu. Bau sejuk kulit dia. Tu yang Nabi tanya hari-hari tu. Sian ke dia? Ni si mati tu tak selesai hutang. Tu kena ingat. Maka kita ni, yalah, kita tak tahu kan, esok subuh belum tentu milik kita. Maka mana-mana ada hutang ke apa, isytihar siap-siap anak-anak bagi kita. Buatlah whiteboard putih. Kalau surau kan tulis kutipan Jumaat minggu ini kan. Ni tulislah hutang abah. Anak-anak tahu, tidak susah nanti, payahlah. Dan kadang itulah bagi ni lah. Dan anak-anak yang soleh kan tolonglah bayarkan. Tu je lah. Tapi dalam hati mengamuk juga. Abah berhutang, anak kena bayar. Anak soleh tolong bayarkan. Lagi yang kelima, wa taubatu minaz zambi, dan kena kalut. Yang kelimanya jangan buang masa lah, kau kena cepat-cepat, iaitu bertaubat daripada segala dosa-dosa yang pernah kita buat. Soal taubat ni dia jangan tunggu timing. Agak bila kita nak taubat, nantilah tunggu pencen nanti. Baca pencen dah elak-elak, pegang tasbih, itulah taubat. Nanti dulu, takut tak sebab pencen, tak merasa duit pencen tu pun meninggal dulu, tak sempat taubat. Ataupun orang kata nanti tunggulah Ramadan tahun depan, tunggu varian yang lepas ni pula. Kau tunggu kuman apa pula ni nak taubat ni? Tunggu Ma'al Hijrah lah, tunggu Nisfu Sya'ban, tunggu Lailatul Qadar. Tak payahlah, takut tak sempat tak sompek. Tak sompek nanti meninggal dulu tu letih, tak tahu nak jawab apa nanti. Sebelum apa-apa tu semua, bertaubatlah atas dosa-dosa yang telah lalu. Cuma saya nak pesankanlah, dia orang taubat ni, sebetul-betul bahasa orang taubat ni, dia mesti menyesal, tu je. Tapi kalau mulut kata taubat, tapi perangai tak nampak lagi, tu belum taubat. Contoh, duk sembang orang, Acik ni dulu bukan ni dulu kaki. Dulu aku memanglah dulu. Sekarang dah tak larat dah. Korang dah pula. Korang dah pula. Memang waris kat orang pula. Korang dah pula. Aku dah tua dah, tak larat dah. Skru longgar belaka dah. Pak Ma'un. Malam muda-mudi tersebutlah kisah baca buku sejarah. Rupa dalam tu gambar perempuan seksi semua. Aku bukan zaman tu dah. Korang dah pula. Bagi galakkan pula kau muda. Itu bukan orang taubat tu. Tu masuk air. Itu tanda orang masuk air. Bukan drip air tu, masuk air ke sini .
Orang taubat ni dia bahasa dia lain. Maknanya kalau sembang acik dulu bukan dulu tak ada astagfirullahalazim, tak ada. Dulu jahiliah lah, dulu tak ada ni majlis-majlis ilmu, tak datang, tak tahu. Itu bahasa orang taubat tu. Tapi kalau jenis ayat-ayat ada nak lagi tu, tak ada rupa taubat nampak. Itu 5 keadaan memang kita kena kalut. Pertama, apa tadi? Ingat tak? Segerakan bagi makan pada tetamu. Kedua, wa tajhizul mayyit, segerakan pengurusan jenazah. Bukan segera jadi jenazah, segerakan pengurusan jenazah. Yang ketiga, wa tazwijul bikra, menyegerakan ngahwinkan anak-anak dara, jangan lewat-lewat jangan tunggu lama-lama orang kata wa qada'ud dain, melunaskan, melangsaikan hutang. Wa taubatu minaz zambi, dan taubat atas segala dosa-dosa. Dia memang salah satu hutang ni, penyakit dia apa? Kita berhutang dengan orang, biasanya kita lupa. Yang ingat siapa? Yang bagi pinjam tu lah. Yang bagi pinjam tu confirm ingat. Saya ingat kalau 10-15 orang pun, insya-Allah dia ingat. Tak ingat nama pun cam muka. Tapi yang berhutang biasanya lupa. Biasanya lupa. Tak tahulah pengalaman ke tak. Ada pengalaman ni. Mesti ingat punya. Kalau kita yang bagi, aku mesti ingat punya. Dan yang syok, yang lupa tu dah lah satu lupa. Buat bodoh pula tu. Tu geram tu, berkali dia jumpa kenuri. Dia tak faham Relax. Jumpa kita, Allah SWT, Allah lama tak jumpa. Kita macam pernah jumpa Bukan pernah jumpa. Hutang bila mau bayar. Pernah jumpa. Tengoklah tu, lupa diri lah. Dulu masa susah, muka 2 kupang datang minta tolong semua macam. Itu. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada ketika dalam hidup memang kena gopoh, memang kena kalut. Jangan ditangguh-tangguh, jangan dilewat-lewatkan. Walau bagaimanapun, ada setengah gopoh kelang kabut yang kalau tadi mungkin kita kata, mungkin dia tak berapa nak ni sangatlah, tak berapa nak besar sangat dia punya kesan dia itu. Tapi ada setengah gopoh atau kelang kabut ini, dalam agama kita mengajarkan, kalau buat macam tu, tercela sifatnya. Dibenci, agama membenci orang-orang yang gopoh dan kelang kabut dalam beberapa keadaan. Kalau tadi mesti ataupun kita kata digalakkan kelang kabut. Yang ni pula kelang kabut yang tercela. Memang Allah dan Rasul tak suka betul orang jenis gopoh macam ni. Dia kan ada setengah kalut, maknanya kalut dia tu tak adalah sampai buruk keadaannya. Tapi yang akan saya sebutkan ini, dia boleh bawa pada keadaan yang memburukkan keadaan. Apa dia? Pertama, ni saya sebut 5, 4, 3 poin. Boleh kan? Tengok banyak pen, nulis. Tu saya semangat nak bagi poin tu. Lain kali jangan bawa pen, baru saya kurang sikit poin tu. Dah bawa, bagi je lah. Tulis berapi nampak. Pertama sekali, gopoh kelang kabut yang tak elok, yang tercela. Yang jangan duk buat lah perangai tu. Pertama sekali, gopoh bertanya. Gopoh bertanya. Jangan gopoh bertanya. Penerangan belum habis diberikan. Penjelasan, explanation, belum diperjelas sampai ke hujungnya lagi. Nak tanya, la ilaha illallah. Yang dia tanya tu pula adalah benda yang akan disebut pada poin yang ke-6 nanti. Penceramah ni baru sebut nombor 2. Habis tu Ustaz, kalau sabar. Boleh? Sabar. Sabar. Okey? Mujulah nama penceramah tu Sabaruddin. Sabaruddin anak Sabariah. Mujur. Kan? Jadi tenang, sabar aja ya. Bukan kita tak mau cakap. Jadi kita tengah terang dulu. Nanti bila kita kata silakan ada siapa, barulah tanya. Nanti dulu. Kok ada penceramah tu terlepas pandang. Tadi Ustaz kata nak bagi, saya terlupa. Tu okey. Ini benda belum habis cerita, habis tu dah habis. Jangan. Dan sebenarnya gopoh bertanya ni adalah satu bentuk larangan sebenarnya. Allah tak bagi kita sibuk tanya-tanya sangat. Dalam Quran Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'
La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum ila akhiril ayat. Kata Allah, wahai orang beriman, jangan kamu tanya pada Nabi perkara-perkara yang bila diterangkan nanti akan menyusahkan kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 101 ayat dia, Al-Ma'idah. Apa maksudnya ini? Ayat ini bersempena dengan satu peristiwa di mana Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, Ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Nabi kata, sekalian semualah yang hadir ni, dengar ya. Kalian semua difardukan untuk melaksanakan haji. Dah. Itu arahan. Ya, kalian semua difardukan untuk melaksanakan haji. Full stop. Tiba-tiba muncul satu orang, dia tanya, Aqulu amin ya Rasul. Ya Rasul, buat haji tu tiap-tiap tahun ke? Kena buat haji tu tiap-tiap tahun ke macam mana? Maka Nabi SAW pun Nabi pun pada mulanya fasakata, diam. Nabi diam. Nabi macam wallahu alam lah, sama ada Nabi tengah menahan sabar ke atau Nabi tengah memilih ayat yang paling sesuai nak dibagi tahu ke macam mana? Nabi berdiam. Kemudian Nabi kata, "Lau qultu na'am la wajabat lamastata'tum." Nabi kata, kalau aku kata ya, maka kamu takkan mampu untuk buat tiap-tiap tahun. Kamu tanya apa tadi? Tiap-tiap tahun ke kena buat haji? Kalau Nabi kata na'am, ya, jenuh. Itu setara orang Arab tau. Ni yang mu'assusah ni, mu'assasah, susah. Macam mana? Macam mana tuan-tuan? Tak pening. Yang package satu hari dah 10,000 kena standby. Tiap-tiap tahun macam mana? Sebab tu Nabi larang, benda tak disebut tak payah tanya. Bila tanya, dia jadi lagi susah nanti. Lebih elok jangan tanya. Tu yang Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman, jangan kamu tanya pada Nabi sesuatu yang kalau diterangkan nanti, jenuh. Kamu yang jenuh nanti, letih kamu nanti. Saya ingat perangai ni biasa jumpa. Kalau zaman Bani Israel dulu, Nabi Musa kan suruh pok-pok Bani Israel tu pergi cari lembu. Tu yang jadi surah Al-Baqarah tu. Baqarah tu sapi betina, lembu betina. Pergi cari lembu. Tanya banyak, lembu jantan ke betina? Warna nak warna macam mana? Warna. Spek dia warna. Dah kata lembu dah lah. Nak warna lah, nak tanya itu. Dia banyak songeh. Faham tak? Banyak sangat tanya. Itu yang panjang lah cerita dalam Baqarah tu. Tanya dan tanya apa benda ni. Bila makin tanya, makin jadi mudah tak apa. Makin serabut ada. Dan perangai ni tuan-tuan biasa jumpa. Kalau anak-anak belajar universiti, memang selalu jumpa perangai macam ni. Pensyarah pun habis dah kuliah dia. Dia kata, okey, sampai di sini saja kelas kita hari ni, kuliah kita. Ada apa-apa soalan? Tiba ada seorang duduk paling depan. Assignment ada tak? Hari ni tak ada assignment ke tuan? Puan, ma'am, tak ada, madam, hari ni tak ada assignment ke? Lah, saya lupa nak cakap. Baguslah yang tanya ni. Saya sebenarnya tak, saya ingat sebab saya nak bagi kamu relax lah, dah PKP, dah online, dah pening kan. So saya ingat saya tak nak bagi kamu berat-berat lah. So kawan kamu dah tanya, okey lah, kita ada, saya akan bagi assignment. Agak-agak yang belakang tu maki, menyumpah apa? Masa nak penyek ke, itulah kali terakhir budak tu datang sekolah, datang ke kuliah. Lepas tu ditemui tepi sungai, meninggal ke hampir. Boleh tak jangan tanya? Jangan tanya. Tanya mungkin, madam, saya tak jelas lah yang poin nombor 2 tu maksudnya. Okey. Faham tak? Maksudnya soalan yang orang lain pun boleh tumpang sama. Ini soalan-soalan, maaflah orang putih kata unnecessary question. Soalan yang tak faedah. Maknanya kau tanya untuk apa ni? Kau rajin sangat ke apa?
Kau rumah kau tak ada apa nak dibuat, kau rajin nak buat assignment ke apa? Kau tahu tak kalian semua sibuk ni. Macam tu ceritanya. Faham tak ni? Harap faham lah kot ya. Ke macam mana? Faham tak? Risau nak tanya lepas ni. Jangan ustaz yang buat main yang tanya. Nanti bagi dalil, terduduk kita nanti. Tak. Faham lah. Unnecessary question banyak. Soalan-soalan yang, apa benda ni? Soalan apa ni? Kau tahu tak implikasi jawapannya nanti akan menyusahkan kau balik nanti. Baik kau tak payah tanya lah. Ya, ikut je lah. Kalau zaman saya sekolah lu ada puak-puak macam tu. Rajin sangat tanya. Kadang tanya ada makna kot nak menunjuk kata dia tu, dia lah best student sekolah apa. Cikgu bagi tahu dah. Okey, esok tak payah pakai uniform sekolah. Esok bab kita santai-santai je. Tapi pakaian mesti kemas Tiba kawan ke, cikgu kalau saya pakai songkok, tie dengan kasut hitam macam mana? Saya tak cadang pula pakai ni, tapi kalau kamu nak pakai, semua kena pakai macam tu lah. Boleh semua pula. Asal nak penyek kawan depan tu. Rajin pula kau songkok lah. Dah cikgu tu kata tak payahlah, pakai santai-santai, janji kemas. Baju bangkali t-shirt tapi collar. Tie in ke apa. Cukup lah. Benda boleh faham. Common sense kan. Lagi mau tanya. Dia kalau ada guru rajin jawab tak apa. Kena guru hak jenis jawapan dia memang buku dengan ruah lah kena. Dulu Allahumma salli ala Muhammad, ada satu orang ulama ini, ada orang tanya pada dia. Wallahu alam lah, Imam Malik ke, wallahu alam, saya tak ingat nama ulama tu, tapi ada orang mai tanya dia. Dia kata, Tuan Syekh nak tanya soalan sikit lah. Saya tak faham betul lah persoalan ni. Ramai tak dapat jawab dengan memuaskan hati . Apa soalan dia? Ini soalan dia. Soalan dia, syaitan ni dibuat daripada api, kan? Tapi nanti syaitan, akhirat nanti dia masuk dalam api. Kena seksa dalam api. Dia tu api. Masuk api. Apa rasa? Saya tak faham. Kan, kalau dia api, kena seksa dengan air tu, mungkinlah aku rasa lain ke tanah ke. Dia api, seksa dalam api. Macam mana? Dan soalan yang kedua, saya tak faham lah takdir-takdir ni. Kalau dah ditentu semua, apa sibuk-sibuk kerja? Dah ditentu jodoh rezeki, kerja buat apa? Tok guru tu dia tampar sekali. Dia tampar muka hak menanya tu. Orang Arab kan, kita jangan membebel pun kena. Cikgu lah. Ni sekali. Budak tu dah kena agak, dia biol agak. Apa tampar saya? Itulah jawapan. Itulah jawapan. Jawapan, jawab. Tadi kau tanya, syaitan daripada api, masuk dalam api kena seksa. Api kan? Dia api apa rasa? Sekarang ni, engkau dicipta dari tanah, aku dicipta daripada tanah. Aku sepak tadi, kau rasa apa? Sakit itu. Maka syaitan pun sakit. Sakit juga tu. Itu mujur, itu kasih sayang lagi tahu. Itu belum main yang lain lagi tu. Itu kasih sayang punya tahu. Dan kau tanya pasal takdir, maka tangan aku telah sampai masanya, takdir Allah sampai ke pipi kau. Ada soalan lagi? Tak ada orang. Faham? Dia kadang ada setengah orang ni bagi penampar itu. Allahu Akbar. Tapi kita tak boleh lah buat je tu, viral nanti. Kan? Itulah dia. Tanya soalan yang macam saya sebut tadi, soalan yang bukan-bukan. Tapi cara tanya tu pula macam tanya secara menggasak guru tu supaya paksa dia jawab. Lagilah tak seronok macam tu. Kita tak tahu lah. Macam-macam pula. Itu yang pertama ya. Jangan gopoh dalam bertanya. Jangan kelang kabut dalam bertanya. Nak tanya? Boleh. Tapi pastikan soalan kita ni apa faedahnya. Dan soalan kita tu pula menuju ke arah yang boleh bawa kebaikan bersama. Bukan bersifat nak menguji tok guru tu. Bukan bersifat macam nak mencabar tok guru tu. Jangan sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan gopoh. Kita tak azan isyak ke malam ni ya? Maaf lah ya, cakap ya, lupa pula. Tak ada bunyi-bunyi pula. Biasa ada tit apa kan. Macam mana kita teruskan nak azan dulu? Teruslah ya. Tapi malam esok azan okey. Memanglah. Yang kedua, jangan gopoh apa yang kedua? Jangan sesekali gopoh dalam berdoa.
Dalam doa ni jangan kelang kabut. Mungkin tuan-tuan tak berapa jelas. Apa makna gopoh kelang kabut dalam berdoa? Adakah bahasa doa itu secara dituturkan secara kelang kabut? Allahumma inna na'udzubika wa ta'anik kita makmum ni nak amin tak amin lah. Dia minta COVID ke dia minta jauh COVID? Itu risau. Minta COVID ke minta jauh COVID? Kita nak amin pun. Lepas tu doa pula jenis pekuk mulut. Lepas tu kita pesan untuk imam ni, doa lah elok. Doa bunyi elok sikit. Rabbana zalamna lambat ustaz. Nak kejar kenuri. Macam saya pada kenuri ni. Tu yang bersongkok ni. Pelik tu tengok. Songkok malam-malam ni. Daripada kenuri ni ada majlis. Janganlah. Kerana bukan masuk gopoh doa tu maksudnya macam tu. Boleh juga bawa masuk itu. Ayat tu jangan terlalu laju. Tapi gopoh dalam berdoa yang dimaksudkan di sini adalah Nabi bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin law qati'atur rahim. Tidak ditolak ataupun doa seseorang itu tidak ditolak oleh Allah selama mana doa itu tidak mengandungi unsur dosa ataupun unsur memutuhkan silaturahim. Ya Allah, bagilah laki bini tu bercerai. Meluat tengok. Tangan tak ada. Minta benda punah semua. Tak boleh. Faham tak? Ya Allah, ni yang jaga pagar hari Jumaat tu, saya nak masuk. Tak boleh, dia kata lewat azan tutup pagar. Biarlah dia celah tayar lori, ya Allah. Dia marah sangat. Marah dengan AJK. Marah AJK garang sangat, ya Allah. Doa-doa macam tu tak ada. Kau jangan mimpi dimakbulkan Allah. Tak, ni ustaz doa orang dizalimi. Tak, bukan soal dizalimi. Nabi sebut doa unsur macam tu tak diterima. Dia reject awal. Borang permohonan tu reject awal-awal dah. Apa doa minta laknat ke orang mati macam tu ini kan. Malam yasta'jal. Dan selama mana doa itu tidak diminta secara gopoh. Sahabat bertanya, qila ya Rasul, mal isti'jal. Macam mana yang kata doa dalam keadaan gopoh? Qala yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda zalika wa yad'u du'a. Nabi kata orang tu dia berdoa dalam keadaan dia berdoa agaknya dah lama kot berdoa. Dia doa dan doa tak kunjung tiba pun yang dia minta tu. Tak dapat pun. Tak dapat pun. Lama minta ni. Tak dapat. Dia kata ini malas berdoa. Dia dah rasa boring lah. Minta berlindung COVID 2 tahun dah. Lepas buka tutup. Buka tutup. Malas nak doa. Bila kita ada rasa macam tu, sudah serik untuk berdoa, sudah rasa malas untuk nak berdoa dah, maka itulah gopoh yang tercela. Seolah-olah biadab dengan Allah. Kau ingat Allah tu siapa? Pak saudara ke apa? Minta, harap terus dapat. Jangan. Nabi SAW pernah Nabi punya permintaan dan permohonan pada Allah, tempoh dimakbulkan tu lama. Sejarah paling terkenal sekali, Nabi pernah minta pada Allah agar arah kiblat daripada Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa tu, itu kan kiblat pertama Islam ni semayang, dialihkan ke arah sekarang ni masjid apa? Masjid Paroi pula. Masjid apa? Masjidil Haram. Menghadap ke arah Masjidil Haram. Nabi tu punya minta pada Allah berapa lama? Minta ni ayat sama, minta dialihkan ke arah Kaabah ataupun Masjidil Haram tu berapa lama? Kata ulama 17 bulan. 7 boleh. 7 boleh. 17 bulan. Setahun setengah apa? Lama. Dok, padahal yang minta tu Nabi. Satu. Yang kedua minta tu pula minta benda elok kan? Benda ibadah.
Setara Nabi pun setahun lebih baru Allah makbul. Yang tak Nabi, relax. Relax. Tenang. Baru minta petang semalam. Tak dapat pun. Sabarlah. Nabi tu setahun lebih baru Allah bagi. Baru Allah perkenankan. Siapalah kita. Maknanya tenang. Dalam doa jangan gopoh. Kadang-kadang kita berdoa, yang kita minta tu Allah bagi lebih daripada yang kita minta pun ada. Kadang kita tak minta pun Allah bagi. Tuan-tuan tak payahlah kata ada ke. Siapa di kalangan tuan-tuan pernah minta oksigen? Allahumma rzuqna al-oksigen wa akhrujna karbon dioksida. Lain macam doa saintifik pula bunyinya. Tak ada seorang pun minta oksigen. Dapat tak? Dapat. Allah bagi. Tu macam mana? Ingat semua benda ke kita perlu minta? Dah. Allah nak beritahu bukan semua benda lah kau perlu minta. Aku tahulah kau tak minta pun aku bagi lah. Tapi kau minta tu sebenarnya aku nak tengok kau ni tawaduk ke tidak. Pangkat besar, harta banyak, anak cerdik, kereta besar-besar, anak-anak semua hebat-hebat. Kau ni tawaduk tak dengan aku ni? Kau nak minta, kau tu susah kau tahu tak? Kau nak tak minta dengan aku ni? Itu Allah nak tengok tu je pun. Allah maha kaya kan? Allah segala maha. Maha memberi, maha memakbul doa, maha pemurah, maha penyayang. Kita ya maha je. Allah maha segala. Tu pun tak nak minta lah. Rugilah ya Allah. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masa minta jangan pernah ada rasa jemu. Maaflah macam saya orang Kedah kata jangan cemuih lah. Jangan cemuih dalam doa. Malah doa. Jangan. Teruskan doa. Kadang-kadang Allah akan bagi lebih baik lagi. Macam tuan-tuan lah kan. Kita dulu lupa nak doa dapat isteri solehah. Dapat tak? Tak berapa bunyi pula lah tuan-tuan. Kantoi lah. Akak-akak lupa nak minta dapat suami soleh. Dapat tak? Tak berapa bunyi juga. Macam redok. Apa Ustaz? Itu je yang ada orang kampung ambil je lah. Shortlist yang ada itu lah. Alim tak boleh pakai lah ke? Ni boleh ada ambil je lah. Ada, tapi dia malah nak jawab lah kan. Jawab nanti sudah. Okey, tu yang kedua. Jangan gopoh dalam berdoa. Yang ketiga, jangan gopoh atau gopoh yang tercela. Yang ketiga adalah jangan gopoh tergesa-gesa masuk ke dalam masjid ketika iqamah dilaungkan. Itu. Idza uqimatis salah fala ta'tuha tas'auna wa atuha tamshuna alaikumus sakinah. Nabi mengajarkan, kalau nak semayang ataupun ketika solat tu nak didirikan, Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, qamat dah. Maka kau kalau nak tamshuna alaikumus sakinah, jalan relax. Tengah duk tongkat motor tu, Allah. Dengar pula tu imam, Allahu akbar. Allahu akbar. Tambah kita pula kan banyak prosedur. Kalau orang luar, mana pintu masuk ni? Ada satu hal dah. Lepas tu tengah duk scan MySejahtera, bateri low lah pula, mana ni, Allah cari mana gambar bini keluar, nombor catering pula keluar, mana MySejahtera ni, tak jumpa. Aplikasi banyak, Shopee lah keluar ni, mana pula ni. Tu imam pula time tu, inna a'tainakal kausar. Time ni lah aku baca surah paling pendek pula. Sabarlah. Mana pula ni? Ni dia. Tak jadi pula. Jadi dah lekat tu pula. Sejadah pula kat motor. Patah balik pula sejadah, ambil sejadah. Relax. Tenang. Dah sampai depan pintu. Allah mah pula. Pakai emas. Mah terlupa. Patah balik ambil emas pula. Tok imam rukuk dah. Kelang kabut dia. Allah. Macam tu dah. Jangan. Nabi ajar. Jangan macam tu. Tenang. Kerana kalaupun sekiranya kamu ni tak sompek, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Kau lengkapkanlah rakaat yang berbaki yang tak cukup tadi dengan tu imam tadi. Masbuklah. Tambahlah. Tu imam nanti bagi salam tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Bangunlah kita. Jangan ikut bagi salam sekali. Tu imam kau bagi salam. Kawan sebelah cuit, bukan kau lambat tadi. Cakap pula. Habis.
Jadi jangan gopoh ketika nak masuk masjid, ketika iqamah dilaungkan. Tenang dan relax. Mana tak cukup, yang tak sompek tu, kita tambah di ujung tu nanti. Macam biasa. Tu yang ke bawah? Yang ke bawah? 3 Yang keempat. Yang keempatnya adalah jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru dalam nak bercakap, dalam nak menuturkan kata-kata. Nabi SAW seorang insan atau seorang manusia yang begitu teratur ayat dan bahasa yang Nabi lontarkan. Nabi kalau bercakap, ayat dan bahasa Nabi tu sangat tersusun rapi. Sebab itu dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka ni sampai tahap apa Nabi cakap boleh hafal lah. Boleh mengapal dah apa yang Nabi cakap tu. Tu kan hadis kan, diriwayatkan. Dia orang hafal lah tu. Hafal daripada mulut. Maknanya, kalau Nabi jenis cakap kalut, cakap laju, sempat nak menghafal? Tak sempat. Disebabkan Nabi ni jenis cakap, dia bukanlah kata, saya sebenarnya nak menyampaikan satu ceramah. Ya Rasul, apa tadi? Lagi sekali ya. Saya sebenarnya subuh esok tak habis lagi. Tajuk kuliah maghrib, jadi subuh terus. Bukan. Nabi cakap ni dia ada rhythm dia. Rhythm ni tempo. Orang kalau menyanyi kena ada tempo. Kalau tak tergabur habis musician semua. Belakang ni kalau bahasa kilauan mas lah. Tak ada yang masuk sini, tak ada ke tersingkir. Kan? Tak ingin nak tengok lah Ustaz. Apa benda rancangan kami lah yang Forum Perdana Jejak Rasul dia. Okey, sorry silap tempat. Nabi kalau cakap jenis apa tu ada tempo dia. Maknanya dia ada satu-satu tu. Maknanya bukanlah kata lambat meleweh sangat. Orang Kedah kata meleweh lah. Maknanya dah. Bahasanya itu boleh orang tangkap satu tu. Pernah satu ketika, ni Nabi dah wafat dah. Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Abu Hurairah ini antara sahabat Nabi yang paling banyak juga menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekilas pandang atau sekilas lalu Abu Hurairah ni kita kena kagum dengan dia. Dia ni tuan-tuan masuk Islam umur veteran tau. Dia masuk Islam umur pencen. Dia masuk Islam umur 60. Kalau tengokkan ilmu dia, riwayat hadis dia tu, macam orang masuk Islam umur 20 tu. Macam dah lama dengan Nabi tu. Tak. Dia sempat dengan Nabi 4 tahun je. 4 tahun je. Dia masuk Islam pun umur 60. Tapi semangatlah ya Allah dengan ceramah umur 60. Maaflah ya, ni tempat lain. Kalau kita 60 ke Allah, penceramah baru bagi salam, menguap dah. Assalam. Baru bagi salam, belum tajuk tak keluar lagi, menguap dah. Fahamlah ya, tak makan ubat cimanih lagi, ubat darah tinggi tak makan lah ya, okeylah dia dengar ceramah bengkok duduk ini Abu Hurairah ni dia bab ilmu ni dia cakna lain macam sikit. Dia benda-benda lain boleh buat bincang, tapi kalau ilmu jangan. Dia memang ke depan tu. Sebab itu dia antara ulama di kalangan sahabat Nabi pakai rujuk pada 4 tahun 4 tahun je dengan Nabi. Ni power Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lain tahulah kita cerita ni. Tu pun kalau panggil apa? Dia pernah bagi ceramah, dia pernah bagi satu penyampaian majlis ilmu lah. Masa dia tengah duk mengajar cakap tu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah dengar daripada jauh, ceramah yang disampaikan Abu Hurairah tu. Dan ketika itu Aisyah sendiri mengatakan bahawa dia seolah-olah macam nak bagi tahu dengan audiens yang lain-lain, kamu semua tak pelik ke dengan pertuturan penceramah kita tadi tu? Pasal apa? Sebabnya kalau tengok Nabi, dia nak bagi tahulah. Kalau Nabi, innama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu hadithan law addahu al-adu la'ahsahu. Kalau kamu tengok Nabi punya cakap macam mana? Nabi nak beritahu cara macam penceramah kita tadi tu sepatutnya kena Nabi punya cara tu kamu tengok pembandingan Nabi punya cara macam mana. Nabi kalau cakap teratur bahasanya, sampaikan orang kalau nak boleh membilang patah perkataan pun boleh. Satu ayat, tak gopoh. Maaflah kalau bahasa orang dipanggil apa?
apa ni, pidato ni dia macam orang panggil apa, fumble ni terbelit, tergeliat lidah. Kan, macam kami dulu belajar bercakap, supaya tidak ada fumble ni macam sebenarnya itu dia macam terbelit, tergeliat. Alah, tuan-tuan cuba sebut tengok, naik van turun van sebanyak 15 kali. Naik van pula, naik lori turun lori selama 15 kali. Cuba sebut, naik lori turun lori, tu cermat tu. Naik lori turun lori, ikutlah, naik lori turun lori, hujung lagi naik loli turun loli. Itulah fumble. Dia bila kita cakap laju sangat, dia jadi fumble. Jadi nak mengelakkan fumble ni, apa tadi kita buat? Yes, cakap tu cermat, satu. Itu nak cakap, ini nak cakap, semua benda nak cakap. Saya secara peribadi, macam saya di tangan saya ni nota saya ni nota saya. Nota saya pula, tajuk atas dia saya letak dah tajuk apa, sampailah ke habis wassalam. Ni. Ni saya tulis semua. Supaya lain kali saya datang ceramah, saya tak ulang modal sama. Oh, ustaz hari tu cerita lagi. Macam tu. Ikut tajuk dah. Saya dah ikut flow dah. Senang saya nak buat homework. Supaya bukanlah kata ustaz ulang benda sama tu tak apa. Ilmu kan, ulang-ulang benda tu juga. Tapi saya nak ada disiplin dia. Hari ni kita nak menerangkan pada orang satu benda sampai ke hujung cerita dia. Itu. Satu. Itu kaedah dia. Kadang ada orang cakap syok, cakap sampai setahap, apa kita cerita tadi ya? Alamak, apa lupa lah, apa benda tadi lah, tak ingat dah. Dia tak boleh nak recall balik lah. Apa tadi ya? Laju sangat cakap, atau semua benda kau nak cakap satu-satu. Memang sedap kau nak cerita benda tu, nanti lain kali orang panggil cerita pula benda tu. Semua sekarang kan lain kali ulang benda tu nanti ya. Ni saja je lah kot tuan-tuan nampak banyak calon-calon jadi penceramah ni. Itu yang saya beritahu siap-siap. Itu yang keempat yang keempat. Yang kelima. Saya ingat yang kelima ni maknanya yang tak akhir lah kot ya. Tuan-tuan cukup lah kan? Kena lagi cukup lah kot yang kelima Yang kelima, yang tak akhir lah. Yang kelimanya sebab semua ada 16. Saya sebut 5 je lah ya. 16 banyak sungguh orang cerita Yang kelima, jangan sesekali gopoh, jangan sesekali tergesa-gesa dalam berdakwah. Itu dia. Ataupun dalam kita nak mendidik orang. Jangan gopoh, jangan kelang kabut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berpesan-pesan di antara kamu dengan kebenaran, dan saling berpesan-pesan di antara kamu dengan kesabaran. Sabar. Maksudnya apa? Kebenaran sama kesabaran. Dalam kita duk dakwah ni, dia dakwah ni tak semestinya di meja penceramah. Dakwah ni secara paling ringkas sekali, ajak orang semayang. Jom malam ceramah. Jom tu pun dakwah lah tu. Menyeru, mengajak. Tumpang anak cucu menantu datang rumah ni, hujung minggu datang tu, esok malam ke ada jom kita masjid malam ni kan, dengan mematuhi SOP. Ayat hujung sikit lah. Jom kita surau masjid jom. Tu dakwah lah tu. Tapi ketika mengajak benda benar, Allah sebut kat hujung tu apa dia? Kau mesti sabar. Sebab ketika kau mengajak tadi tu, mesti pelbagai respon yang kau akan dapat. Kan? Malas lah. Nak orang. Sabar. Walaupun kita dalam hati ni rasa nak budak malas pula, dia kata sabar. Tu kira ayat paling standard lah tu. Kalau yang korang ajar banyak, jom pergi sembahyang, ramai masuk syurga, siapa masuk neraka. Itu paling kurang ajar. Itu paling kurang ajar betul. Tahulah siapa bapak dia ni. Geram betul. Ramai-ramai masuk syurga, siapa nak ke neraka. Ayat tu tajam. Tak pun lagi tajam, lagi kurang ajar, kurang asam, segala kurang. Jom pergi sembahyang. Tiba budak sekarang kata tiba pula. Semalam tidur hari ni lepas dengar ceramah, semangat pula semangat.
Lengkau. Orang ajak semayang, kau kata kita pula. Dulu aku memang serupa kau lah juga. Jomlah. Duk banding kita dulu. Paling teruk sekali, pasangan. Tu lagi letih. Sayang, jom kita ni solat taubat. Rumah abang okey. Dia suruh suami dia ni buat ni PCR tu. Suruh ni cek COVID tu. Abang ni sihat ke tak ni? Tiba ajak solat taubat. Pula dah kena isteri macam tu. Sabar. Aku ajak elok-elok memang taubat sungguh ni, bukan sebab tak sihat ada kuman dalam otak ke apa. Memang sungguh lah. Dia nak menganjing kita pula. Sabar. Ahli keluarga kadang macam tu lah. Dia kenal kita kan. Sebelum ni sembang. Kalau dalam banyak-banyak tak ada mencarut, tak sah. Ini tiba. Astaghfirullah. Oi, berubah dah. Sebab dalam dakwah sendiri, Allah sebut dalam Quran, peringkat pengharaman arak sendiri pun bukan terus Allah kata haram, tinggalkan terus, pecah baling botol terus. Tak. Dalam Quran ada 4 peringkat pengharaman arak. Pertama surah An-Nahl ayat 67, kedua surah Al-Baqarah ayat 219, ketiga surah An-Nisa ayat 43, last sekali total haram punya Al-Maidah ayat 91. Kan masa peringkat awal Tuhan sebut lagi arak, judi apa tu, dia ada manfaatnya. Allah sebut ada manfaat dia. Dia ada manfaat dia. Kan? Batu mai ayat pula ada manfaat, tapi kalau tinggalkan lagi bagus. Nampak tak? Slow tu. Lah kali haram terus. Berperingkat. Dia tak mengejut supaya orang merokok lah. Tu tak boleh. Dia kena berperingkat. Mula sehari mungkin 5 batang, lepas tu 3 batang, lepas tu 2 batang, terus batang, lepas tu pau orang. Dia pau orang. Mula-mula minta lighter. Bukan lighter, dengan lighter dengan rokok dia minta. Itu tanda-tanda nak berhijrah lah tu. Dia malas beli dah. Okey lah tu. Bukanlah okey maksudnya. Okey lah tu ya. Dia ke arah nak hijrah lah tu. Dia penghijrahan sikit. Mana boleh daripada 5 batang terus tak. Dia badannya dia terkejut. Dia jam lah. Kan? Kita pula berhasrat. Dia ni pelacur, esok jadi ustazah. Jangan. Langit yang bumi tu. Sabar lu. Dia proses. Pelan-pelan. Dan kita nak berpesan juga pada semua yang menonton keadaan Facebook ke apa ni. Kita sebagai mak ayah pun kalau kata anak tu tak berubah seperti yang kita harapkan, janganlah kita cepat kata gagal dah aku. Gagal dah, kata tak berjaya didik anak. Tak boleh. Jangan cakap macam tu. Sebab dalam Quran Allah menceritakan ada golongan yang dia cuba didik kaum dia supaya taubat berubah, tapi akhirnya degil keras kepala juga. Habis jadi monyet semua. Ada Ashabus Sabt, golongan hari Sabtu. Bukan sebab esok. Ada kisah dia dalam Quran. Lain tahulah kita. Ni banyak janji lain kali macam kena panggil sungguh ni. Golongan hari Sabtu ni, dia cerita dia. Tapi dia orang ni degil keras kepala. Itu kapla batu juga ada duduk tahu. Itu kapla batu punya orang. Pendakwah datang cakap, jangan. Ini Tuhan marah. Degil nak juga buat. Jadi beruk habis di monyet. Dan ulama tafsir kata dia orang tu jadi monyet tak berketurunan. Jangan pula kata ini maknanya teori apa Darwin. Betul dah, itu monyet tak berketurunan. Maknanya dia orang jadi monyet, habis kat dia orang aja. Tak ada dia orang dah monyet. Betul dia orang mengawan ke apa, monyet pula lagi. Agak yang tu ni kot dia orang tu. Janganlah. Dia orang monyet yang tak punya hina dia orang tu. Tapi kena ingat, saya bukan nak fokus ke monyet tu. Yang saya nak fokuskan adalah pendakwah itu Allah sebut dalam Quran. Allah sifatkan mereka sebagai mereka itu diberjayakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan mereka tu dikira berjaya. Kalau kita fikir berjaya apanya, dah jadi monyet dah. Maaf lah ya, kalau kami di Kedah kasar sikit lah, kata jadi beruk mak ye, dia kata. Beruk mak ye jadi berjaya apa bapak tu? Dah. Bukanlah dikira berjaya itu pada kemenjadian budak itu. Yang dikira berjaya itu pada kesungguhan mak bapak itu. Maknanya apa nak buat? Apa nak dibuat? Nak buat apa lagi? Kita puas mengantar sekolah, pondok, masuk motivasi dah, masuk ni, ajar Quran, semayang.
Lalah hujung-hujung itu jadi ya. Adakah kita dikira gagal? Faham tak? Faham tak? Adakah kita dikira gagal? Adakah kita, kadang ada ayat-ayat sedih yang, Ustaz saya gagal, anak jadi apa tu. Ni Ustaz Facebook anak saya tengok jadi apa. Kan jadi apa Ustaz? Adakah itu dikira gagal? Tak dikira gagal. Kalau memang kita dah bersungguh dah, hujung-hujung lalah nak jadi macam tu, apa nak buat? Dan kadang-kadang Allah punya kuasa, mak tu meninggal, anak tu kembali ke pakai jalan. Siapa tahu? Allah nak tunjuk kuasa dia kan, berkat doa mak tu, doa dan doa dan doa. Kalau mak saya, Allahu Akbar, mak saya masih adalah, ayah dah meninggal dah. Mak saya tu, dia kan peduli anak dia siapa. Dia sound sama, dia tegur sama. Balik kampung, kalau musim-musim nak raya, dululah sebelum Covid dulu, duk vacuum, duk kemas rumah langsir ke apa, mak saya boleh tanya, mayang tak lagi? Dah semayang dah? Kata, tak lagi mak, sikit lagi mak, sikit lagi. Hai Ustaz, mayang. Terasa. Tak payahlah Ustaz, cakap lah, suruh pergi semayang. Dia nak bagi taunya, mak saya seolah-olah dia nak bagi taunya, selagi mak masih hidup, engkau tu siapa pun mesti kena ditegur. Tu. Jadi kita ni mak-mak bapak ni, anak kita tu dia apa magistrate, apa lawyer, apa ahli apa. Dia apa jawatan tinggi besar pun, peranan kita selagi hidup tegur anak-anak kita. Jangan dibiarkan dia subuh pukul 8, pukul 11. Biarlah, dia hakim syar'i. Nanti dia bangun taubatlah tu. Jangan, syar'i tak syar'i. Pak bagi ini hakim syar'i bukan sini, ini Baghdad. Sian orang Baghdad tuan-tuan. Contohlah, berperananlah kita. Jangan kata dia dah besar panjang, takkanlah tak tahu jadi suami orang dah, takkan tak tahu semayang. Tak boleh. Kita tegur tetap tegur selagi hidup. Wallahu a'lam. Cukuplah takat ni sembang-sembang kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendatangkan kesedaran buat kita semua, dan Allah menyayangi kita dan mengasihi kita insya-Allah hinggalah kita meninggal dunia nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, ampunkan dosa ahli keluarga, pasangan dan anak-anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, jadikan kami orang yang sabar, orang yang tabah, orang yang sentiasa kuat jiwa kami berhadapan dengan ujian dan musibah-Mu ini, ya Allah. Hanya Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Mengasihani, ya Allah. Kurniakanlah kami limpahan rezeki yang mencurah-curah buat kami semuanya walaupun di musim sukar ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Surah An-Nur Fasa 3A yang menjemput saya malam ini. Moga ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.